Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berkumpul di dalam perbincangan ini. Saya selaku pengurusi Anda pada hari ini akan menemani Anda sepanjang perbincangan ini. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah Surah Al-As dan hukum tajwid ikhfa syafawi. Sebelum kita memulakan perbincangan ini, eloklah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang segak dan tampan pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama ialah saudara Muhammad Nakib Haikal bin Muhammad Nasir. Beliau merupakan alumni Gontor Islamic Boarding School Indonesia. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Irfan Muiz bin Muhammad Nazam. Beliau merupakan lepasan pelajar madrasah di Hulu Langat, Selangor. Akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga, saudara Muhammad Azim bin Miskandar. Beliau merupakan lepasan pelajar madrasah di Gombak, Selangor. Tanpa melengahkan masa lagi, pendayung sudah di tangan, sampan sudah di air. Maka ayolah sama-sama kita mendengarkan perbincangan ini. Untuk sesi yang pertama, kita akan mendengarkan bacaan surah Al-As serta terjemahannya yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nakib Haikal bin Muhammad Nasir. Oleh yang demikian, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah Al-As yang bermaksud masa. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti. Ayat yang pertama bermaksud demi masa. Ayat yang kedua yang bermakna sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga yang bermakna kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita akan mendengarkan penerangan dari panel kedua kita, yaitu saudara Muhammad Irfan Muiz bin Muhammad Nazam, yang akan menerangkan tentang intisari surah Al-As. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini masih lagi diberi ruang, masih lagi diberi masa ataupun masih lagi diberi kesempatan untuk saya selaku panel Muhammad Irfan Muiz bin Muhammad Nazam untuk berkongsi sedikit yang saya dapat daripada intisari daripada surah Al-As yang saya akan huraikan sekejap saja lagi. Dan sebelum itu saya berterima kasih kepada moderator kita hari ini, Hamizan, yang sudi menjemput saya atau memberi saya ruang untuk memberi sedikit perkongsian. Sedikit perkongsian mengenai intisari surah Al-As. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan bercerita tentang intisari surah Al-As. Saya lebih suka sebelum saya ingin membentangkan suatu surah tu, saya suka untuk membaca ni sekali. Walaupun panel pertama tadi sudah baca. Alhamdulillah, sedap suara yang pertama tadi. Tapi saya pun sebelum saya nak bentang sesuatu, saya pun nak baca. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, apa yang kita luahkan ini memperorai ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Okay, insyaAllah saya akan ceritakan ayat pertama dari surah Al-As yang berbunyi wal 'asr, yang bermaksud demi masa, ataupun daripada petikan daripada karangan Ibnu Kathir yang menyatakan makna Al-As adalah banyak makna Al-As. Kalau kita tahu Al-As ini, tapi dalam surah ini, dalam maknanya Al-As hanyalah masa. Tetapi huraian daripada karangan kitab Ibnu Kathir menjelaskan lagi bahawa Al-As itu banyak maksudnya. Salah satunya saya boleh sampai minta maaf
ada sikit masalah teknikal tadi ya. Okey, saya sambung sekali lagi. Apa yang dikatakan atau apa yang dijelaskan dalam apa yang cuba disampaikan dalam ayat ini, bahawa masa ini semua Allah SWT berikan kepada setiap hamba-Nya. Tetapi sama ada hamba-hambanya menggunakan masa itu baik atau buruk. Itu yang cuba disampaikan dalam ayat pertama dari karangan daripada Ibnu Katsir. InsyaAllah pada ayat kedua saya akan teruskan. Mungkin masa kita ni tak banyak. InsyaAllah saya akan teruskan ayat yang berbunyi Innal insana lafi khusr. Maknanya ialah manusia itu benar-benar dalam kerugian. Apa yang cuba Minta maaf atas ke masalah teknikal yang berlaku. Kita teruskan pembentangan ini dengan memberikan haluan kepada saudara Muhammad Azim bin Iskandar untuk meneruskan pembentangan ini. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Alhamdulillah ya, seperti mana yang kita lihat suara sebelum tu saya nak confirmkan suara dengar ya. Boleh komen okey. InsyaAllah seperti mana yang kita lihat, saya cuba membawa perkara yang dikongsi oleh panel yang kedua sebentar tadi berkaitan dengan masa. Yang mana kita sebagai manusia amat terkait dengan masa. Tidak pernah janggal sama sekali bagi kita untuk tak tahulah tentang masa ni. Kerana apa? Dalam pepatah Melayu pun pernah muncul kan, masa itu emas. Dalam pepatah Arab pun ada kan, masa itu al-waqtu kas-saif, masa itu seperti pedang. Dan jika kita seperti pedang, ya, kalau kata pedang tu jika kita tidak potong dia, tak tahan serangan pihak musuh, jika kita tak tahan pedang itu, maka pedang itu akan memotong kita. Itu dalam perang, tamsilan ataupun itu sebuah ibarat orang-orang Arab. Tetapi jika ibarat itu dikaitkan dengan masa, memberi maksud bahawa jika kita tidak potong masa itu dengan perkara yang berfaedah, maka ia akan potong kita dengan perkara-perkara yang lara. Itu dimaksud di situlah. Jadi di sini seperti mana saya cuba sambung apa yang panel tadi sampaikan, makna surah Al-Asr memberi maksud masa. Ya. Dalam pendapat ulama banyak menceritakan, ada beberapa pendapat. Al-Asr ini dalam satu pendapat menafsirkan bahawa memberi maksud waktu asar. Waktu asar, Al-Asr, asar. Kenapa Allah Ta'ala bersaksi dengan waktu asar? Bukan kerana ia mengatakan bahawa waktu asar itu waktu yang rugi, bukan mencerca waktu asar, tidak. Tapi ia memberi satu imej waktu zaman dahulu, zaman masyarakat Arab zaman dahulu, waktu asar, waktu petang itu, selepas asar, sebelum asar itu adalah waktu mereka sering
membuang masa, ya, membuang masa, lepak dan sebagainya. Jadi disebabkan itu telah antara pendapat ulama telah menjadi asbab penurunan, memberitahu untuk kita memanfaatkan masa. Bukanlah kerana mencerca waktu asar dan sebagainya, tidak, waktu asar tidak ada kaitan, namun perihal ataupun keadaan yang berlaku pada zaman itu beri asbab musabab lah penurunan ayat Al-Quran ini. Itu antara pendapat tafsir yang pertama. Ada juga pendapat yang lain bahawa memang ini adalah maksudnya adalah masa, zaman, waktu, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjaganya dengan baik. Ya, wal asr, Allah Ta'ala bersaksi demi masa. Innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala perintahkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua manusia ini berada dalam kerugian. Semua manusia. Tiada apa? Bukan Allah Ta'ala tak cakap innal ladzina amanu, orang yang beriman sahaja, ataupun innal kafirin, orang kafir, innal musyrikin, orang yang musyrik, sesungguhnya musyrik. Tidak. Tapi Allah Ta'ala berfirman innal insan, manusia. Apabila dia menunjukkan manusia, maka manusia adalah semua lah. Tidak kira mereka beragama atau tidak beragama. Maka dia dikategorikan di dalam kategori ini sebagai insan. Dan Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya insan ini semua dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Semua. Orang Islam ke, orang tak Islam ke, ada agama atau tidak ada agama, semua orang dalam rugi. Semua kita ni tengah rugi. Tapi Allah Ta'ala telah sambung lagi. Illal ladzina amanu. Kecuali. Siapakah yang tak rugi ni? Illal ladzina amanu. Mereka yang beriman. Orang Islam ramai. Tapi tidak ramai yang betul-betul beriman dengan Allah. Mereka Islam, tetapi adakah mereka betul-betul yakin Allah Ta'ala yang menjaga kehidupan kita? Mereka Islam, tapi adakah mereka betul-betul takut dengan ancaman Allah? Mereka Islam, tapi adakah mereka betul-betul takut dengan neraka Allah? Kita tanya diri kita sendiri, kan? Dan Allah Ta'ala kata, kecuali orang-orang yang beriman. Dan bukan setakat itu sahaja, bukanlah beriman sahaja. Kan? Kalau dia beriman je pun, dia yakin Allah ni betul lah. Betul, Allah Ta'ala ni memang Tuhan aku ni. Tapi dia orang kategori ni pun masih lagi rugi. Dan Allah Ta'ala tambah, wa amilus solihat. Ya, dan beramal soleh. Dia nak beriman dan beramal soleh. Bermakna kata iman dan Islam mesti bergabung. Dia yakin Allah Ta'ala betul. Tapi dia tak solat. Dia tak beramal soleh. Dia buat kejahatan. Sedekah tak bayar zakat. Itu bukan ciri-ciri orang yang selamat daripada kerugian. Jadi syarat dia adalah mesti beriman. Beriman itulah pertama, yakin Allah Ta'ala ni adalah Tuhan kita, dan beramal soleh. Buat perkara yang Allah Ta'ala suka. Namun dua kategori ini pun memberi masih tidak menunjukkan bahawa masih tidak menyelamatkan seseorang itu daripada rugi. Kerana Allah Ta'ala telah sambung lagi ayat wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Ya, berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia dah beriman, dia dah amal soleh, dia dah buat solat, ahli masjid. Tetapi dia tak berpesan dengan kebaikan. Dia tak ajak orang pergi masjid sebagai contoh. Dia tak mencegah kemungkaran, dia tak mengajak kepada kebaikan. Ini pun dalam kategori orang yang rugi. Namun Allah Ta'ala tambah lagi watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Bermakna kata apa di sini? Perlu ada istiqamah dalam menyampaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh. Dia dah beriman, dia dah beramal soleh, dan dia dah menyampaikan kebaikan, dan dia menyampaikan dengan sabar. Ya, dalam usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam usaha dakwah Nabi, berbagai cabaran yang Nabi tempuh. Ya, dibaling, ada kisah Nabi dicerca, dicaci, dicampak batu, dicampak najis dan sebagainya. Bukan mudah. Ini Nabi SAW sendiri dah pernah alami benda ni. Apa lagi kita manusia yang biasa ni kan. Jadi nak beritahu kat sini, bukanlah berpesan dengan kesabaran. Ya, walau bukan sekali kita ajak orang buat baik, orang tak dengar, kita malas. Bukan cara begitu. Sabar itu adalah penting. Dalam kena istiqamah, kita melunaskan tanggungjawab kita untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Mereka nak dengar ataupun tak nak dengar, itu pilihan Allah nak bagi hidayat.
Tapi tugas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena bagi tahu perkara yang kebaikan. Kita kena bagi tahu perkara jap, maaf ya. Ada ni sikit. Ya, kita kena sampaikan perkara yang dalam keadaan sabar dan ikhlas, ya, istiqamah dan istikhlas. Istiqamah dan ikhlas itu. Barulah kita barulah kita dapat duduk dalam kategori yang mana Allah Taala isytiharkan bahawa mereka yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, menyampaikan kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan menyampaikan dengan kesabaran. Ya, bukan tidak mudah untuk bagi tahu. Kita bukan dalam menyampaikan kebaikan, pertama sekali ingat, dalam menyampaikan kebaikan bukan kita nak membetulkan orang itu. Ya, bukan kita nak ajak dia kebaikan, bukan sebab niat nak membetulkan orang itu. Tetapi pertama sekali niat untuk kita nak hidupkan ataupun nak taat perintah Allah. Ini perintah Allah untuk menyampaikan kebaikan, jadi kita pertama sekali niat untuk hidupkan perintah Allah ini. Kedua, untuk kita ikhlaskan diri kita, islah, untuk perbaiki diri. Bila kita ajak kepada kebaikan, insya-Allah Allah Taala akan perbaiki diri kita. Jangan sesekali niat untuk perbetulkan manusia, kerana semua daripada kita adalah sering melakukan kesilapan. Sama-sama kita untuk memberi peringatan lah. Dan inilah juga wasiat ataupun yang kehendak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk sampaikan kepada umat ini. Ya, Nabi tak nak kita seorang-seorang berjaya ataupun seorang-seorang selamat daripada neraka. Tapi Nabi sendiri pun risau. Time tidur, Nabi sendiri pun fikir tentang macam mana umat dia ni selamat tak daripada neraka. Nabi sendiri. Sehingga Nabi nak wafat pun Nabi masih ingat kepada kita. Jadi berikut dengan topik hari ini berkaitan dengan surah Al-Asr, manfaatilah masa kita, manfaatilah masa yang masih kita ada. Ya, yang muda akan jadi tua, yang sihat kemungkinan akan sakit, yang hidup atas dunia ni, semua pangkat yang kita dapat, semua kedudukan yang kita akan dapat, yang kemungkinan dapat, tak kisah, akan kita tinggalkan sewaktu kita mati nanti. Dan waktu kita meninggal nanti, apa yang kita akan bawa adalah iman dan amal kita. Ya, keyakinan kita, agama kita dan amalan kita. Jadi jika amalan kita baik, alhamdulillah, insya-Allah seluruh perkara kita baik. Solat kita baik, sampai semua amalan kita akan jadi baik. Jadi manfaatilah masa, jaga masa, ya, berikan, buat apa yang Allah Taala suka, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan suka. Kita buat satu perkara untuk sukakan Allah, insya-Allah Allah Taala akan sayang kita. Setakat itu sahaja apa yang saya cuba boleh sampaikan berkaitan dengan intisari surah Al-Asr. Saya beri ruang kepada saudara moderator untuk menyambung sesi ini, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Muhammad Azim bin Iskandar atas penerangannya sebentar tadi mengenai intisari surah Al-Asr. Untuk slot yang kedua, kita akan mendengarkan sekali lagi, kita akan bertemu dengan saudara Muhammad Azim bin Iskandar. Beliau akan menerangkan tentang hukum tajwid ikhfa syafawi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Kita bertemu lagi, ya, kali kedua. Tak apa, insya-Allah. Cuma seperti mana yang kita sudah maklum, pada hari ini pembentangan untuk hari ini berkisar berkenaan dua tajuk, iaitu syarah penerangan berkaitan intisari suratul Asr dan juga berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi sedia maklum, kita mengetahui bahawa ilmu tajwid merupakan sebuah ataupun satu ilmu yang berkait rapat dengan Al-Quran. Ia berkait rapat dengan Al-Quran atau kitab Allah yang kita baca. Namun bukanlah menjadi satu kewajipan
pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk mempelajari ilmu tajwid. Tidaklah menjadi fardu ain ke atas kita, ke atas semua. Hanya menjadi fardu ain ke atas mereka yang memang belajar ataupun menimba ilmu bidang Al-Quran, itu mereka wajib ke atas mereka. Namun wajib itu bukanlah jatuh ke atas keseluruhan masyarakat. Ya, kerana tapi yang menjadi wajibnya adalah membaca dengan bertajwid. Ya. Untuk mengetahui ilmu tajwid secara mendalam, secara detail, nama-nama dan sebagainya amat rumit. Dan itu hanyalah fardu kifayah, ya, pilihan. Tapi untuk baca Al-Quran secara bertajwid itu merupakan fardu ain dan wajib ke atas seluruh masyarakat Muslim. Jadi nak tak nak kita perlu tahu, ya, walaupun sedikit, tak ingat nama pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya waktu kita membaca Al-Quran itu kita tahu apakah perkara yang perlu kita guna, apakah perkara yang perlu kita, cara yang betul waktu yang perlu kita baca jika sesuatu keadaan berlaku. Jadi untuk hari ini topik yang akan dibawa adalah berkaitan dengan ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi ini jika belum mengetahui, ia merupakan salah satu daripada hukum ataupun dipanggil di bawah kategori hukum mim mati. Ya, mim mati. Jadi mim mati ini, hukum mim mati dan nun mati adalah hukum yang berbeza. Dua huruf ini yang menyebabkan tercetusnya banyak hukum tajwid kerana cara ataupun makhrajnya, cara kita menyebutnya. Mim mati tak banyak sangat, tapi hukum nun mati dia agak banyak. Jadi hari ini kita nak bincang berkaitan dengan hukum mim mati, iaitu ikhfa syafawi. Apakah kita boleh lihat kat sini definisinya? Maksudnya adalah apabila selepas mim sakinah ada huruf ba. Saya memberi definisi yang ringkas, mudah faham, kerana pelbagai buku tajwid kita boleh ambil, tapi ada setengah cara penulisan mereka kemungkinan masyarakat agak kurang faham. Namun saya meringkaskan semudah mungkin untuk bagi kita senang faham lah. Jadi senang je, apabila dalam selepas mim sakinah ada huruf ba, itulah ikhfa syafawi. Ya, saya akan bagi contoh sebentar lagi. Jadi ikhfa syafawi ni huruf yang terlibat dalam hukum ni hanyalah satu huruf saja, iaitu huruf ba. Ya, tepi ni. Saya dah tulis kat sini tepi ni. Huruf ba ini saja. Huruf ba ini saja yang terlibat secara langsung dalam hukum ikhfa syafawi. Jadi apabila mim sakinah ini adalah mim mati, mim yang bertanda sukun. Ya, kalau kita tahu huruf mim di sini dia akan tanda sukun. Ini adalah mim sakinah. Apabila kita baca Quran selepas mim sakinah ada huruf ba, ya, ada huruf ba, maka kita perlu mendengungkan dia. Perlu dibaca dengan dengung. Saya akan membawa satu contoh di sini. Bismillah. Okay, kita boleh nampak ayat yang saya bawa ini. Tarmihim bihijarah. Okey, tarmihim bihijarah. Okey, kita lihat kat sini mim mati ini, kita ada mim mati di sini. Tarmihim. Okey. Bila dalam satu keadaan kita jumpa keadaan sebegini dalam Al-Quran, maka kita perlu baca dengung. Ikhfa. Ikhfa ini maksudnya apa? Sembunyi. Ya, ikhfa ini adalah sembunyi. Saya tulis di atas, ya. Sembunyi. Senang ingatlah, sembunyi. Apa benda yang kena sembunyinya? Tarmihim bihijarah. Tarmihim. Jadi kita tidak boleh membaca secara idgham. Idgham macam mana? Idgham ni masukkan terus dalam ba. Seolah-olah macam ada sabdu, ada syaddah kat sini. Tarmihib bihijarah. Tidak boleh baca macam tu. Kerana ini bukan idgham, tarmihib.
kecuali memang ada certain perkataan yang memang ada syaddah, memang maksud dia begitu, maka boleh hazafkan mim tu. Tapi untuk ayat yang seperti ini yang tak ada tiada tanda syaddah, maka tidak boleh dibaca secara idgham. Maksud masuk, tarmihib bihijarah, tidak sama sekali lah. Dan juga bukanlah juga kita boleh membaca secara izhar. Apa itu izhar? Izhar ini baca dengan jelas. Apa benda yang perlu dijelaskan? Iaitu mim. Mim mati ni kita baca dengan jelas. Tarmihim bihijarah. Tarmihim. Kita bunyikan him tu betul-betul. Jelaskan mim tu. Itu pun tidak boleh. Tidaklah salah lah. Jadi cara yang betul adalah tarmihim. Rapatkan bibir kita. Ya, kita dalam pendapat ulama tajwid ada khilaf, ada pendapat yang rapatkan penuh tarmihim bihijarah. Ada pendapat satu lagi, renggangkan sedikit bibir seolah-olah andai kata seolah-olah ada sehelai kertas di pertengahan. Jadi seolah-olah macam kita akan baca tarmihim, renggang sahaja bibir kita. Tapi pendapat yang masyhur, majoriti di Malaysia ini berpendapat bahawa kita menggunakan yang pendapat yang kedua tadi, iaitu renggangkan bibir. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim. Okey. Oleh sebab itu kita perlu tahu, ya, sebab apa dekat dalam Al-Quran di Malaysia khususnya, mereka sudah memudahkan masyarakat kita untuk membaca. Kerana kita tahu masyarakat Malaysia bukanlah masyarakat yang semua belajar agama. Ya, ada yang belajar bidang-bidang yang sebagainya lah kan. Dia bidang yang lain. Bukan semua tahu pasal Al-Quran. Jadi cara penulisan Al-Quran di Malaysia ini dia dah fixkan. Ya, apabila izhar memang dia akan letak tanda sukun sebegini. Apabila ikhfa yang perlu didengungkan, dia akan biar kosong. Ya, mim ni akan biar kosong. Jadi kita punya masyarakat Malaysia ni memang mindset dah tertumpu ataupun dah set. Kalau tak ada tanda mati tu, ni kena mati. Saya buat contoh nun mati. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, memang kita akan baca macam mana? Mang fiha. Kita akan dengungkan sebab kita tengok nun ni tak berbaris. Ni kena dengung ni. Ya. Cubalah kalau Al-Quran tu tiba-tiba letak tanda sukun. Kalau kita tak tahu, kita akan baca man fiha. Betul? Sebab kita dah mindset kita, tanda sukun ni mati ni. Man. Kan? Tapi hakikatnya nun mati bertemu dengan fa adalah ikhfa hakiki. Kita tak boleh baca secara izhar. Kita perlu secara sembunyi. Mang fiha. Jadi kerana itulah dia dah fixkan supaya orang mudah lekat ataupun mudah ingat. Sama juga dengan sebelah ni, tarmihim bihijarah. Ya, tidaklah salah, tak salah pun. Kalau kita nak letak tanda sukun, tak ada masalah, boleh. Ya. Sesuatu huruf itu sesuatu huruf mati bukanlah syarat dia kena ada tanda sukun, tak. Ya. Huruf yang mati ni, huruf yang tidak bertanda pun dikira mati. Syarat-syarat nak tengok huruf ni mati, sama ada dia tanda bulat ataupun dia tanda macam separuh bulan macam tu, ataupun dia tak bertanda. Jika tiga-tiga ini wujud pada satu huruf, maka ia merupakan huruf yang matilah. Jadi tidak ada masalah nak tulis sukun ataupun tidak di atas mim tersebut. Jika dia mati, maka dia akan tetap mati. Kerana wujud juga masih wujud Quran-Quran yang masih mengekalkan tanda sukun. Quran-Quran lama, Quran Majid dan sebagainya, mungkin ada setengah cetakan yang lama. Jika kita terbaca macam tu, kalau kita tak tahu basic begini, maka kita akan salah baca. Ya. Tapi dalam hukum tajwid ini, kalau tersalah, tidaklah menyebabkan dosa yang besar. Cuma dia tidak, orang kata tidak cantik. Tidak cantik. Hukum tajwid ini dia lebih kepada memperelokkan bacaan Al-Quran. Ya, bagi saya bukan tajwid dari segi dengung dan sebagainya. Mangfiha ini kalau kita dalam cakap bahasa Arab pun tak pernahlah, jaranglah kita nak mendengung-dengungkan dalam bahasa Arab kalau kita bercakap. Kalau manfiha kita akan cakap je man,
takkan ada mang fiha kan. Siapa dalam tu mang tak ada kan. Tapi cuma sebab Al-Quran merupakan kitab Allah, kita perlu baca dengan elok dan cantik, maka itu sebablah yang ulama tajwid telah aturkan subjek tajwid ini. Ya, bukanlah satu salah sikit dosa tak. Tapi yang penting sekali adalah huruf, ya. Huruf ini memang penting. Makhraj huruf, sebutan huruf. Jikalau mim, kita sebut mim. Ma. Kalau huruf ra, sebut ra. Kalau huruf bihija, ha nipis, bukan ha bulat. Jangan baca bihija, tapi kita kena nipis bihija. Makhraj huruf adalah memang wajib. Kerana apa? Sebab kalau salah huruf, maka salah makna. Jika salah makna, tak bolehlah. Dosa. Kan? Tak boleh. Jadi, dalam isu berkaitan tajwid ini, bukanlah seberat berbanding dengan salah sebutan huruf. Jadi, sebutan huruf amat-amat penting. Saya cuba tekankan pada hari ini. Jadi, basically untuk topik hari ini, saya cuba recap sekali lagi. Ikhfa' syafawi ini adalah terkandung di bawah mim mati, mim sakinah. Ya, mim sakinah ini sukun lah. Kita biasa dengar sukun kan. Jadi sakinah ni sakin, sukun. Mim yang bertanda mati. Mana-mana mim mati yang depan tak ada huruf ba, maka itu adalah ikhfa' syafawi. Ingat perkataan ikhfa', sembunyi. Dan kita perlu baca dengan bacaan yang dengung. Jadi harap kita dapat ambil manfaat sedikit sebanyak. Jika anda baru first time dengar, maka manfaatilah dan sampaikanlah kepada rakan-rakan anda supaya semua dapat amal. Jika anda pernah tahu, kita sama-sama muzakarah supaya dapat manfaat dan amalkan dalam pembacaan Al-Quran kita seharian kita. InsyaAllah Al-Quran pun ada hak, kita kena khatamkan dia. Masyarakat awam paling kurang setahun sekali khatam, 2 kali khatam kan. Jadi Al-Quran pun ada hak lah. Kalau kita tak baca, siapa lagi nak baca? Ya, orang Islam kan. Jadi itu sahaja untuk hari ini berkaitan untuk sesi ataupun floor saya hari ini untuk bagi penerangan berkaitan dengan ikhfa' syafawi. Itu saya menyerahkan kembali sesi pembentangan ini kepada yang saya hormati saudara moderator Hamzan Hamdi, insya-Allah. Terima kasih Saudara Muhammad Azim bin Iskandar atas perkongsian tentang hukum tajwid ikhfa' syafawi. Nampaknya sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya memohon ribuan kemaafan sekiranya sepanjang saya mengendalikan perbincangan ini terdapat tutur kata dan perilaku yang menyinggung perasaan. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih.